Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan sambung sedikit lagi kuliah bagi melengkapkan tajuk falsafah pendidikan yang kita belajar ya. Para pelajar yang saya kasihi ya, pada tugasan-tugasan dan juga soalan-soalan yang saya berikan sebelum ini, para pelajar telah meneroka kelima-lima elemen falsafah pendidikan ya. Untuk pengetahuan para pelajar ya, falsafah pendidikan yang para pelajar belajar ataupun dapatkan informasi sebelum ini adalah falsafah pendidikan barat ya. Ini falsafah pendidikan barat, dan kalau kita perhatikan ya, falsafah pendidikan barat terbagi kepada dua. Yang pertama ialah falsafah pendidikan barat tradisional, dan yang kedua ialah falsafah pendidikan barat moden. Okey. Antara yang tradisional ialah idealisme, realisme, perennialisme dan juga esensialisme. Itu adalah falsafah pendidikan tradisional. Mungkin para pelajar tertanya, kenapa perlu belajar falsafah-falsafah pendidikan barat? Ya, sedangkan kita berada di Malaysia, kita nak tahu sejarah dan situasi di Malaysia. Para pelajar yang saya kasihi ya, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, falsafah pendidikan barat tradisional dan juga moden. Ada kumpulan yang menyiapkan mencari maklumat tentang falsafah pendidikan barat yang moden. Antara yang moden ialah pragmatisme, reconstructivism, progressivism dan juga eksistensialisme. Okay? So itu adalah yang moden. Okay? Setelah para pelajar belajar, baca dan faham, teroka sendiri, pada hari ini kita akan bincangkan balik apa yang dikatakan sebagai falsafah pendidikan tradisional barat, perennialisme ataupun perennialism. Ya, ianya adalah tradisional ya, sebagaimana saya beritahu tadi. Falsafah ini dipengaruhi oleh Plato ataupun Aristotle ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah pelopor-pelopor agung ya, pelopor-pelopor agung di mana para pelajar perlu faham ialah konsep dia ialah ciri-ciri asas semula jadi manusia ni berbentuk sejagat dan tidak berubah-ubah mengikut rationality ya. Dan juga matlamat utama dia adalah untuk melihat potensi secara rasional dan memahami apa keadaan dunia sebenar pada ketika itu. Okay? Dan juga falsafah perennialisme ini ya, tujuan dia adalah untuk mengajar pengetahuan dan nilai sejagat tanpa mempunyai had masa. Dan para pelajar, kalau kita perhatikan ya, semasa falsafah ini diperkenalkan, para pelajar digalakkan untuk membaca karya-karya agung. Jadi apabila dia membaca karya-karya agung, proses ini adalah proses pendidikan yang mendisiplinkan mental dan jiwa pelajar-pelajar pada masa tersebut, dan seterusnya akan mengembangkan proses penaklukan seseorang pelajar. Para pelajar yang saya kasihi ya, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ilmu ini berdasarkan karya agung. Maksud karya-karya agung yang dihasilkan oleh Aristotle ataupun Plato ini dikaji supaya diperkenalkan sebagai satu falsafah, supaya murid boleh berlatih memupuk perlakuan moral, melatih menguasai kemahiran membaca, menulis, dan juga pada era falsafah pendidikan ini, mereka atau murid-murid ini akan mengingati karya-karya agung. Apa karya agung? Dia akan ingat, dia akan hafal. Okay? Dan pendidikan kemanusiaan dan keagamaan juga hendaklah dipelajari sebelum mempelajari pendidikan sains. Itu adalah konsep pada kalau kita perhatikan pada yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan barat, perennialisme secara tradisional ya, berkonsepkan pada karya-karya agung. Okey selain daripada itu, kalau kita perhatikan ya, guru pada masa berkenaan ialah mereka yang pakar dan sangat berwibawa, sebab kaedah mengajar pada masa berkenaan berbeza dengan situasi kita ya. Kaedah mengajar pada masa berkenaan ialah guru dianggap pakar dan berpusatkan guru saja
Bermaksud dengan karya agung, guru membaca, guru memberi huraian dan sebagainya, murid mestilah menerima sepenuhnya apa yang diceritakan oleh guru mereka. Dan sebagaimana berlaku pada kelas pada hari ini, tidak akan mengambil kira pandangan murid atau pendapat murid. Bermaksud karya agung, karya tersebut dibaca, ditelaah, dikaji apa moral, apa kebaikan dan sebagainya, dan guru hanya mengajar, ya. Dan peranan murid pula pada masa berkenaan ialah bersungguh-sungguh menyiapkan tugasan yang diberikan, ya. Jika guru memberikan tugasan untuk mengkaji sifat-sifat, sikap-sikap yang positif dalam karya-karya A, karya B dan sebagainya, murid hendaklah bersungguh-sungguh menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey, para pelajar yang saya kasihi, itu perennialisme. Yang kedua ialah esensialisme ataupun essentialism, ya. Ini pun tradisional juga. Okey, falsafah ini dikaitkan dengan falsafah idealisme dan juga realisme, ya. Idealisme dan juga realisme. Jadi kedua-dua idea ini digabungkan menjadi esensialisme. Pelopor dia ialah Bagley, Briggs, Brad dan juga Kendall, ya, okey. Dan dalam falsafah ini berbeza sedikit dengan perennialisme. Ianya membentuk kesempurnaan diri melalui latihan intelek dan juga latihan mental, ya. Kadang-kadang para pelajar mungkin tertanya-tanya, ya, kenapa perlu kita belajar semua falsafah ni? Tak belajar tak apa ke? Sebenarnya para pelajar yang saya kasihi, kita belajar ni adalah untuk kita melihat pemikiran-pemikiran dan bagaimana falsafah dalam pendidikan negara kita sekarang ini dibentuk. Idea dia asal dari mana, ya? Berbalik pada esensialisme tadi, guru memainkan peranan penting dalam membentuk murid sebagai ahli masyarakat yang berkualiti. Okey? Dan pada masa berkenaan, ya, pada masa berkenaan guru adalah mereka yang mempunyai kelayakan akademik. Bermaksud kelayakan akademik dah diiktiraf, dan juga guru dipilih dalam kalangan mereka yang mempunyai emosi yang stabil dan juga memahami psikologi. So kita dah lihat dah perbezaan kedua-dua fahaman pertama dengan yang kedua tadi, yang sekarang kita belajar. Okey, dan kejayaan murid pada masa berkenaan ialah rajin, minat dan tumpuan belajar. Mesti tumpu juga pada pelajar. Dan kurikulum dia bergantung kepada keperluan masyarakat. Esensialisme ni. Apa masyarakat nak, kurikulum akan dibentuk untuk memenuhi kehendak masyarakat. Okey? Dan asas membaca sama seperti tadi, membaca, menulis, mengira juga diterapkan di sekolah rendah, ya. Okey, para pelajar. Okay. Tadi ada saya beritahu esensialisme ni dia belajar mengikut keperluan masyarakat. Jadi konsep dia ialah ilmu dan kemahiran ni perlu diketahui oleh individu, okay, untuk menjadi masyarakat yang produktif dan bersifat praktikal dan pragmatik. Okey, bersifat praktikal. Sebab itulah dia kaitkan dengan pengetahuan keperluan semasa. Contoh dia untuk kemahiran hidup seseorang, skill, kemahiran dan sebagainya. Dan pada era falsafah pendidikan ini, ya, mata pelajaran yang diajar ialah sains, sejarah, seni, muzik dan sebagainya. Dan guru ni menjadi seorang role model. Kenapa role model? Tadi saya dah beritahu ianya adalah seseorang yang mempunyai tauliah, mempunyai kelulusan. Jadi guru sebagai role model. Dan murid juga adalah seperti mana biasa menerima dan rajin belajar dan menerima apa yang diajar oleh guru. Okey, falsafah pendidikan yang ketiga kita nak belajar pada hari ini adalah progressivism, iaitu antara falsafah moden, ya, untuk falsafah moden. Jadi progressivisme ataupun progressivism ini berdasarkan falsafah naturalisme, okey, dan pragmatisme, okey. Dan ianya naturalis bermaksud dianya adalah semula jadi. Pendapat dia ialah pendapat pembawa aliran ini ialah berpendapat bahawa manusia dilahirkan secara suci, secara semula jadi, dan teori ini menekankan kepada kesediaan pembelajaran murid, ya. Apabila secara semula jadi berbeza dengan idea pertama dengan kedua tadi. Apabila semula jadi bermaksud
Ya, para pelajar bermaksud kanak-kanak ni masa nak belajar, cara nak belajar, apa yang dia nak belajar adalah berbeza dengan orang dewasa. So kita dah lihat di sini berlaku sekatan. Yang pertama tadi perennialisme, berbelit lidah saya, ya. Ia lebih kepada karya agung. Muda, tua, kecil, besar baca karya yang sama dengan kaedah yang sama. Okey. Yang kedua tadi esensialisme, mengatur kepada kemahiran kepakaran. Tetapi yang ni dia, idea dia dalam falsafah ini ialah melihat secara semula jadi. Jadi pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak dan dewasa dah lihat ada perubahan di sini. Bermaksud cara mengajar kanak-kanak lain, cara mengajar dewasa lain. Dan juga progressivism ini dia mengaitkan perhubungan manusia dengan alam sekitar. Ya, apa alam sekitar nak, apa keperluan alam sekitar, dan idea atau prinsip ini biasanya ya yang berlaku pada masa berkenaan ialah ianya ilmu boleh diuji. Dah mula dah ada ujian-ujian tadi. Kalau yang pertama tadi tak ada ujian, dia baca saja ilmu Plato dan sebagainya, karya-karya agung dan sebagainya. Hanya kaji, tidak ada ujian-ujian yang secara objektif ataupun saintifik. Okey. Untuk falsafah pendidikan progressivism ni, cara pengajaran juga yang berkesan adalah menggunakan kaedah problem solving ataupun penyelesaian masalah, ya. Penyelesaian masalah adalah antara cara untuk murid-murid untuk belajar atau menguasai sesuatu ilmu. Tetapi perbezaan telah ada di sini, yang mana orang dewasa, yang mana kanak-kanak dan sebagainya. Dan aktiviti pembelajaran oleh kerana kanak-kanak lain, dewasa lain mengikut perkembangan, ya. Pengajaran dan pembelajaran pada masa berkenaan dirancang berdasarkan minat. Apa minat dia? Apa keperluan? Apa kebolehan murid-murid, ya. So kita dah lihat ini antara falsafah-falsafah yang pendidikan negara kita dan sebagainya menggunakan idea-idea ini untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran tercapai. Okey, para pelajar yang saya kasihi, ya. Seterusnya, ya, untuk progressivism ini, guru ni membimbing pengajaran, ya, dan menggunakan kaedah inquiry penemuan. Jadi dia bagi satu penyelesaian masalah, murid akan meneroka sehingga betul-betul memahami apa masalah yang berlaku, ya. Selain pada itu, kalau kita perhatikan, ya, mata pelajaran sains dan kemahiran hidup sesuai diajar dengan menggunakan kaedah ini. Okey. Dan juga strategi cooperative learning, ya, iaitu menggalakkan murid mengamalkan demokratik, berbincang, bekerja dalam kumpulan dan sebagainya. Okey, para pelajar, ya. Selain pada itu, kalau para pelajar perlu ingat dan faham juga tentang konsep, ya. Konsep progressivism ini ialah melihat perubahan sebagai intipati. Apa perubahan yang berlaku tu? Sebagai intipati realiti. Dan ilmu ni adalah relatif ataupun tentatif. Dan orang yang berpendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan melalui penggunaan celik akal mereka, ya. Okey, para pelajar, ya, matlamat dia juga menyediakan murid untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran, ya, persekitaran, tetapi pada masa sama memberi penekanan kepada potensi individu untuk berkembang. Okey. Jadi apabila murid-murid mempunyai peluang untuk berkembang, untuk minat dan kebolehan, pada masa ini mula diperkenalkan kebebasan untuk memilih mata pelajaran sebagaimana kita amalkan pada hari ini, ya. Bermula daripada progressivism. Okey. Murid mula diberi kebebasan untuk memilih subjek apa dia nak belajar, apa yang diminat, ya, supaya potensi dan kebolehan dapat ditingkatkan secara maksimum dalam diri seseorang. Okey, para pelajar yang saya kasihi, ya. Setiap kali kita bercerita tentang falsafah, akan ada satu part di mana apa peranan guru, ya. Kalau tadi sebagai versi sebagai pemudacara dan sebagainya, dan dalam progressivism ini guru sebagai pembimbing tau, dan pengurus untuk PDP bagi mewujudkan PDP yang kondusif dan merangsang pemikiran pelajar. Okey, para pelajar yang saya kasihi, dan kalau tadi pendekatan inquiry penemuan dan sebagainya, untuk progressivism ini adalah pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan induktif.
iaitu memberi peluang untuk murid berfikir. Ya, kita beri peluang murid nak berfikir. Apa yang murid nak berfikir? Ya, biasa menggunakan induktif berpandukan kepada kajian-kajian saintifik, ada kerja makmal, eksperimen, penerokaan alam sekitar dan juga pengalaman langsung dalam persekitaran. Ya, murid pergi ke persekitaran, belajar secara langsung dengan persekitaran. Jadi peranan guru sudah. Peranan murid juga biasanya akan mencari penjelasan apa yang diperlukan, bertanya soalan, meneroka dan sebagainya. Para pelajar yang saya kasihi, ya. Seterusnya adalah reconstructivism. Ini juga adalah falsafah pendidikan moden, ya. Falsafah ini menggabungkan progressivism dan juga sains tingkah laku. Apa itu sains tingkah laku, ya? Kita akan lihat nanti. Dan pengamal-pengamal falsafah pendidikan ini berpendapat bahawa pengalaman sebenar ialah hasil daripada interaksi manusia dengan alam sekitar dan juga sosial. Tadi alam sekitar, dia tambah lagi sains tingkah laku dengan sosial. Dan pelajar ni dikehendaki memahami apa prinsip tingkah laku di samping meningkatkan pembelajaran mereka. Dan teknik apabila ada sosial, akan ada teknik-teknik baru. Contoh dia ialah teknik perbincangan. Jadi murid-murid di sini, murid-murid akan diberi peluang untuk berbincang. Dan perbincangan ini sesuai diaplikasi dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Para pelajar yang saya kasihi, reconstructivism menggalakkan murid menyelesaikan masalah secara kreatif dan juga kritis, ya. Kita lihat seterusnya, konsep dia biasanya kalau sekolah, sekolah dianggap sebagai pemangkin, sekolah dianggap sebagai pemangkin kepada hidup manusia. Dan juga sekolah ni sebagai landasan yang sesuai untuk membina masyarakat yang baru. Masyarakat baru, pemikiran baru, cara baru dan sebagainya. Dan untuk reconstructivism ini, matlamat pendidikan dia adalah mencorakkan budaya yang baru serta menghapuskan penyakit sosial. Dia nak corak cara budaya baru, masyarakat baru, dan kurikulum dia ialah lebih berfokus kepada setempat dan juga antarabangsa pun juga dikaitkan di sini. Dan ingat, setiap kali falsafah-falsafah pendidikan kita belajar, sama ada tradisional ataupun moden, akan ada apa peranan guru. Jadi peranan guru di sini ialah sebagai ejen perubahan dan bersifat kreatif dan inovatif, sebab murid juga perlu kreatif dan inovatif. Dan tetapi kaedah mengajar dia masih berpusat ke murid, tetapi dengan menerapkan kaedah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dengan guru-guru memberi masalah dan tumpuan dia lebih kepada sumbansaran. Minta pendapat, minta penyelesaian, cari kaedah penyelesaian sebagainya melalui perbincangan, melalui kerja kumpulan dan sebagainya, dan juga melalui main peranan dan juga simulasi. Main peranan dan juga simulasi. Dan peranan murid biasanya dia akan lebih aktif bila ada perbincangan, sumbansaran, peranan dan simulasi. Murid di sini dah mulai aktif, bukan saja menerima sahaja, tetapi aktif, berani bertanya, berani mencuba, berani memberi pendapat, dan seterusnya akan mengubah budaya bagi sesuatu masyarakat. Yang seterusnya ialah yang keempat ialah eksistensialisme ataupun eksistensialisme. Ianya adalah falsafah moden juga. Fahaman ini berasaskan semula jadi juga dan mazhab humanis, kemanusiaan dan juga semula jadi, alam semula jadi. Dan pelopornya ialah Carl Rogers, dan pengajaran dia berdasarkan kepada murid boleh bertindak, murid boleh bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan dan kefahaman mengikut masa dan keadaan, humanis dan juga semula jadi. Dan kurikulum dia dipindahkan dari alam dunia kepada alam personality. Rogers lebih kepada personality, kalau kita kaji, baca hasil-hasil kajian penyelidikan Rogers lebih pada personality dan sebagainya. Dan kuantiti pembelajaran dan nilainya ditentukan oleh pelajar dia sendiri. Itu perbezaan dia. Para pelajar, guru sebagai guru ni, guru mesti menyediakan murid supaya berfikir secara reflektif, reflektif. Dan konsep dia ialah
individu atau seseorang murid, seseorang pelajar harus bertanggungjawab ke atas perkembangan diri dia sendiri. Ya, harus bertanggungjawab ke atas perkembangan diri dia sendiri. Okey, kalau kita perhatikan matlamat pendidikan biasa tidak digariskan kerana guru atau sekolah ni dalam era falsafah ini tidak berinteraksi untuk menentukan apa matlamat pendidikan. Cuma penekanan dia ni biar mempunyai mata pelajaran khusus. Ya, mata pelajaran bersifat estetik, falsafah, seni, sastra, drama dan sebagainya. Okey, sebagaimana peranan guru dalam falsafah lain, dalam eksistensialisme ini, peranan guru juga sangat penting. Guru ni menjadi sebagai pemangkin, booster ya, untuk menyediakan peluang untuk pelajar berkembang. Okey, kalau kita lihat ni mengajar masih berpusat ke murid, tetapi aktiviti-aktiviti main peranan dan simulasi inilah yang memberi peluang kepada murid untuk berkembang. Ya. Dan peranan murid biasanya dia mesti melibatkan diri secara aktif ya. Kalau dia tidak akan melibatkan diri secara aktif, dia akan tertinggal dalam peluang dia untuk memperkembangkan kebolehan yang ada pada diri dia. Okey. Dan kita belajar dalam falsafah nanti pada topik yang akan datang, kita akan lihat bagaimana falsafah pendidikan kita hari ini merupakan gabungan daripada idea-idea falsafah pendidikan barat dan timur ya, dan juga falsafah pendidikan Islam. Ya. Untuk falsafah pendidikan barat tadi kita belajar 5, dan untuk falsafah pendidikan Islam pun kita akan belajar juga. Okey. Untuk falsafah pendidikan Islam ya, falsafah pendidikan Islam ni dia mewujudkan perkembangan yang seimbang. Ya, seimbang dalam diri individu dengan nilai-nilai keislaman. Apa nilai-nilai keislaman yang perlu ada dalam diri seseorang? Selain daripada itu, untuk falsafah pendidikan Islam, dia menekankan juga melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu perbezaan dia dengan falsafah-falsafah lain. Dan selain daripada itu, nilai-nilai baik, bermoral, berbudi bahasa dan sebagainya ada dalam falsafah pendidikan Islam. Jadi untuk falsafah pendidikan Islam, dia melahirkan matlamat utama adalah untuk melahirkan manusia yang bercita-cita tinggi. Dan skop dalam bidang pendidikan disebarkan secara menyeluruh dan juga meluas. Ya, dan fahaman yang ada dalam falsafah pendidikan Islam selain pada bertakwa, melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah, fahaman idealistik dan realisme serta usaha untuk membentuk individu yang beriman. Ya. Kalau kita perhatikan perbezaan falsafah Islam dengan barat tadi, falsafah pendidikan Islam memang berfokus kepada untuk melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah. Okey, itu falsafah pendidikan Islam. So kita dah belajar pertama falsafah pendidikan barat, kita dah belajar. Yang kedua kita dah belajar falsafah pendidikan Islam. Dan yang ketiga kita akan belajar falsafah pendidikan timur. Di timur ya, ada falsafah pendidikan mereka sendiri. Dan falsafah pendidikan kerohanian ni universal ya, lebih kepada universal. Dan untuk falsafah pendidikan timur ni, pendidikan ni dianggap sebagai sesuatu yang realistik, iaitu pendidikan tidak semata-mata tidak terikat dengan buku. Ya, itu falsafah pendidikan timur. Pendidikan tidak adalah sesuatu yang realistik dan tidak terikat dengan buku. Okey. Pendidikan ni adalah hidup dan dinamik, bukannya mekanik atau tidak bermaya. Dinamik ni macam mana maksud dia dinamik? Apa itu dinamik? Pendidikan hidup dan dinamik. Dinamik ni adalah berubah, sentiasa berubah mengikut keperluan semasa, mengikut persekitaran, kehendak masyarakat, kehendak diri dan kehendak secara global. Ya, boleh berubah. Bermaksud falsafah pendidikan timur telah terdapat suntikan bahawa pendidikan ni adalah sesuatu yang dinamik, boleh berubah-ubah. Dan pendidikan juga adalah untuk nasionalisme yang tulen adalah untuk menambah idea-idea dan juga untuk
membentuk tradisi bagi sesebuah negara. Dan pendidikan ni adalah untuk nasionalisme ni adalah untuk memupuk hubungan yang baik, ya, persahabatan, keamanan dalam seluruh dunia. Oleh itu para pelajar, ya, kalau kita lihat, ya, falsafah pendidikan timur ni, falsafah pendidikan timur ni, perkembangan individu ni adalah bertujuan untuk membentuk kuasa-kuasa ataupun sifat individu yang sepenuhnya. Dan kebolehan individu, ya, dalam falsafah pendidikan timur ni adalah menjurus kepada kebajikan masyarakat dan negara di samping hormat menghormati antara satu sama lain, ya. Dan apa implikasi, ya, kita dah belajar falsafah, banyak falsafah, ya, banyak falsafah barat kita belajar, falsafah timur, falsafah Islam pun kita belajar. Jadi implikasi dia terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Kalau kita perhatikan, ya, falsafah pendidikan barat ni dia lebih kepada memupuk moral yang tinggi. Dan tidak lupa sebagaimana yang saya terangkan terdahulu, dia menguasai murid menguasai 3M dalam mata pelajaran yang penting, ya, mata penting. Dan juga untuk falsafah pendidikan barat yang kelima kita belajar tu, guru akan membantu murid untuk berfikir secara rasional. Selain daripada itu, untuk memahami dunia dan alam sekitar dan sebagainya, selain daripada mendidik moral, mendidik mental dan jiwa supaya menjadi lebih rasional. Okay. Selain daripada itu, falsafah yang kita belajar kelima-lima tadi, falsafah pendidikan barat juga akan selain daripada itu menanamkan sifat-sifat intelek dan kemahiran berfikir seseorang murid. Ya, macam mana dia nak berfikir, macam mana dia menggunakan akal fikiran dia untuk penyelesaian masalah, mendapat satu solusi dan menyelesaikan masalah secara kreatif dan kritis, ya. Dan falsafah pendidikan barat juga membentuk personality, ya. Apa personality seseorang, bergantung pada perkembangan potensi dan sebagainya. Juga membentuk mental, ya, serta keharmonian. Okay. Kalau kita perhatikan antara implikasi falsafah pendidikan barat terhadap pendidikan di Malaysia atau falsafah yang kita amalkan di Malaysia hari ini ialah ia mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik. Ya, ada dah falsafah kita pada hari ini, ya, mempertingkatkan kehidupan yang demokratik tanpa perbezaan-perbezaan yang ketara. Okey, selain daripada itu, implikasi juga bukan kepada falsafah. Kalau kita perhatikan, ya, apa yang kita belajar pada hari ini, kita belajar tentang falsafah dan sebagainya, implikasi secara umumnya berlaku terhadap kurikulum juga. Ya, kalau berlaku terhadap kurikulum. Saya dah minta pelajar yang saya kasih cari apa itu kurikulum. Okay. Jadi kurikulum ini adalah antaranya, ya, kurikulum ni adalah antaranya yang mendapat kesan secara langsung daripada falsafah-falsafah yang dibentuk oleh negara kita. Di negara kita dah diamalkan. Contoh dia program untuk melahirkan insan seimbang, Jerry, jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sebagainya, berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya. So kalau kita perhatikan, ini semua Jerry dan kepercayaan kepada Tuhan adalah kombinasi antara falsafah-falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan timur yang kita belajar. Ya. Selain daripada itu, ya, untuk falsafah implikasi dia juga terhadap kurikulum kita ialah kurikulum yang diwujudkan di negara kita ini mempunyai nilai-nilai murni yang merentas kurikulum. Ya, mempunyai nilai murni yang merentas kurikulum. Selain daripada itu, terdapat juga penyatuan kemahiran, gabung jalin, penyerapan, penyatuan dan sebagainya. InsyaAllah istilah-istilah ini para pelajar akan belajar dalam subjek yang lain, ya. Gabung jalin macam mana, penyatuan macam mana, penyerapan macam mana, merentas macam mana. InsyaAllah para pelajar akan belajar, ya, istilah-istilah yang telah saya sebutkan tadi, ya. Para pelajar yang saya kasihi, ya, selain daripada itu, kalau kita perhatikan, ya, implikasi kepada kurikulum, ya, tentang falsafah-falsafah yang kita belajar tadi ialah ianya memberi penekanan kepada teknik dan vocational juga. Ya, teknik dan vocational itu bidang saya, ya, menekankan kepada pendidikan teknik dan vocational, kemahiran, ya, kemahiran untuk hidup dan sebagainya,
dan juga bahasa Melayu merentas kurikulum, memupuk budaya sains teknologi, budaya kesohanan, budaya niaga bukan berniaga, budaya niaga dalam kalangan murid dan sebagainya. Dan juga kalau kita perhatikan implikasi tak ada kurikulum, diwujudkan pengukuhan bahasa Melayu MBM, MBI. Okey, MBM, MBI dan sebagainya, dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris MBM, MBI penguasaan martabat bahasa Melayu dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris selain daripada itu akan melahirkan insan yang berkeyakinan dan juga boleh berdikari dalam apa saja keadaan. Jadi para guru yang saya kasihi, tanggungjawab anda berat. Ya. Bila anda menerima jawatan anda sebagai guru, bukan sekadar terima saja, tapi anda memastikan falsafah pendidikan yang diamalkan di negara kita, falsafah pendidikan negara kita tercapai. Anda yang sebahagiannya tanggungjawab tersebut terletak kepada anda para guru yang saya kasihi. Sebab itulah kita perlu belajar kurikulum, apa itu kurikulum, apa implikasi falsafah-falsafah kita belajar tak ada kurikulum. Termasuk kurikulum yang dibentuk dengan bantuan anda sebagai guru-guru yang berwibawa nanti daripada IPG, anda akan membentuk murid-murid yang memenuhi kehendak falsafah pendidikan negara kita. Okey. Selain daripada itu kalau kita perhatikan implikasi dia bukan saja terhadap murid dan sebagainya. Anda para guru yang berada di IPG juga menerima kesan daripada falsafah-falsafah yang kita nak, falsafah-falsafah yang dibentuk di negara kita. Implikasi dia ialah negara kita atau kerajaan kita akan berusaha untuk menyediakan kemudahan asas di sekolah dan di sebagainya untuk memenuhi keperluan berpusatkan guru, berpusatkan murid, untuk kreatif dan sebagainya. Selain daripada itu implikasi dia berlaku penerapan nilai-nilai sebagaimana yang saya ceritakan tadi dalam kurikulum ataupun co-kurikulum. Okey. Selain daripada itu iklim budaya ataupun budaya ilmu ni sesuai untuk melahirkan insan yang harmonis tidak lupa juga dari segi fizikal fizikal keselamatan, kebersihan, kemudahan yang inovatif, keselesaan dan keindahan juga diambil berat. Sebab itulah untuk memenuhi falsafah-falsafah pendidikan dan falsafah pendidikan kebangsaan kita, kesemua kemudahan-kemudahan fizikal ini disediakan di sekolah. Okey. Para pelajar yang saya kasihi budaya ilmu. Apa itu budaya ilmu? Budaya ilmu ini adalah apa yang diterapkan dari anda untuk berusaha. Take 5. Kepada yang tak biasa dengar, bunyi tadi ialah bunyi ayam api. Jiran saya bunyi. Tak apa, kita teruskan mengajar. Hari ini saya santai sikit, saya berada di tepi tingkap Okey, para pelajar yang saya kasihi, saya sambung sikit lagi sebagaimana saya beritahu tadi, implikasi dia untuk memenuhi mencapai matlamat falsafah pendidikan secara fizikalnya dari segi keselamatan, kebersihan, kemudahan dan sebagainya. Dan saya ada juga sebut tentang budaya ilmu. Budaya ilmu ini adalah untuk membentuk murid. Kalau saya para pensyarah, saya nak membentuk para pelajar yang saya kasihi berada di hadapan saya ni lah seseorang yang berusaha, mahu belajar, tunjukkan cara mahu belajar anda, hormat guru anda, insya-Allah ilmu anda berkat, anda dapat pahala dunia akhirat. Belajar, mahu belajar. Kalau anda rasakan berat untuk belajar dan sebagainya, rangsangan untuk belajar tu perlu ada. Dari apa? Motivasilah diri anda, pujuk diri anda untuk menjadi seseorang yang nak belajar. Okey? Dan juga budaya ilmu ni mesti dalam diri kita ada seronok untuk belajar, baru kita boleh dikatakan mempunyai budaya ilmu. Okey, para pelajar yang saya kasihi itulah tentang implikasi so implikasi ini perlulah kita tahu, perlu kita belajar. InsyaAllah saya akan sambung lagi selepas ini dalam topik yang lain. Sehingga jumpa lagi. Sediakan diri anda untuk menjadi guru yang akan mencapai falsafah pendidikan kebangsaan, membentuk falsafah pendidikan kebangsaan tercapai. Sekian saja, kita jumpa lagi.